Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk analisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Okey, tajuk pun analisis. Analisis membawa maksud kita nak cari ataupun kita nak tahu apa faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Okey, membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan itu adalah sesuatu perubahan yang berlaku dalam dunia perniagaan, tak kira perubahan kecil ataupun besar. Dia boleh memberi kesan kepada sesebuah perniagaan. Okey, faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan ini terbahagi kepada dua, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Tetapi dalam video ini, saya akan menerangkan tentang faktor dalaman sahaja. Okey, faktor dalaman ini merujuk pada faktor-faktor yang dimiliki oleh syarikat yang boleh memberi kekuatan dan kelemahan kepada sesebuah organisasi. Kalau nak senang faham, faktor dalaman ini datangnya daripada perniagaan kita sendiri, bukan disebabkan oleh orang ataupun pihak luar. Tu yang namanya faktor dalaman. Dan setiap faktor-faktor ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Okey, faktor dalaman terbahagi kepada 7 bahagian. Yang pertama, gaya pengurusan, sumber manusia, pemasaran, pengeluaran, keuangan, teknologi maklumat dan akhir sekali penyelidikan dan pembangunan. Okey. Faktor-faktor dalaman ini boleh memberi dua kesan, iaitu kesan positif ataupun kesan negatif. Bila mana faktor dalaman ini memberi kesan positif, kita sebutkan dia sebagai kekuatan, dan bila mana dia memberi kesan negatif, kita sebutkan dia sebagai kelemahan. Okey. Kita tengok pada satu persatu. Yang pertama adalah gaya pengurusan. Gaya pengurusan ini membawa maksud adalah teknik ataupun cara majikan menguruskan perniagaannya. Dan gaya pengurusan ini memainkan peranan penting dalam membentuk persekitaran yang kondusif dan produktif. Maksudnya persekitaran yang selesa dan cekap. Okey, seterusnya, gaya pengurusan ini terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah gaya pengurusan laissez-faire. Okey, gaya pengurusan laissez-faire ni macam mana? Gaya pengurusan laissez-faire ni adalah majikan terlalu memberi ruang atau kebebasan kepada pekerjanya. Contohnya majikan syarikat A ini dia tak marah pun ataupun dia tak ambil tindakan pun. Dia biarkan je pekerjanya tidur waktu bekerja ataupun melanggar peraturan syarikat ataupun makan bukan waktu makan. Maksudnya dia biar je, sekatilah pekerja dia nak buat apa pun. Dia tak marah pun. Okey. Dan gaya pengurusan laissez-faire ini berisiko untuk gagal mencapai matlamat yang ditetapkan. Okey. Seterusnya, gaya pengurusan sokongan. Gaya pengurusan sokongan ni macam mana pula? Gaya pengurusan sokongan ni adalah tahap perhubungan yang baik telah terjalin antara majikan dengan pekerja. Okey, sebagai contohnya macam saya dengan Rafi mempunyai hubungan kawan baik ataupun saya dengan sesiapa pun ada hubungan saudara mara ke ataupun hubungan adik-beradik ke. Maksudnya macam tu. Okey, dan gaya pengurusan sokongan ini mempunyai akan wujud risiko kegagalan dalam tindakan. Macam mana boleh wujudnya risiko kegagalan dalam tindakan? Maksudnya macam ni. Contohlah kan, saya dengan Rafi adalah kawan baik dan saya adalah majikan dan Rafi adalah pekerja saya. Saya memberi tugasan kepada Rafi dan hantar kepada saya pada hari yang ditetapkan. Tetapi Rafi dia nak dia tak nak buat kerja, and then dia nak hantar lambat kerja tu. Dia cakap alah pekerja majikan aku ni kawan baik aku kot, dia suka mendengar. Takkanlah dia nak marah aku. Aku tak nak buat kerja ni, nak hantar lambat lah. And then saya sebagai majikan
nak marah Rafi pun macam tak kena lah kan. Kawan baik kan. Alamak, Rafi ni kawan baik aku. Masa sekolah menengah dulu, dia selalu bantu aku. Takkanlah sekarang dia nak marah-marah aku. Itu akan wujudnya risiko kegagalan dalam tindakan. Okey, kita tengok. Seterusnya adalah gaya pengurusan sederhana. Gaya pengurusan sederhana ni adalah majikan yang bijak dalam menjaga hubungan baik dengan pekerja. Maksudnya macam contoh kita berbaik dengan semua orang. Contoh kalau dalam syarikat ni majikannya berbaik dengan semua pekerjanya. Maksudnya macam tu. And then gaya pengurusan sederhana ini majikannya menjaga hubungan baik dengan pekerjanya bertujuan untuk memberi motivasi kepada pekerjanya, dan harapan majikan kepada pekerjanya adalah supaya pekerjanya berusaha untuk mencapai matlamat syarikat. Okey. Seterusnya adalah gaya pengurusan autokratik. Gaya pengurusan autokratik ni macam mana pula? Gaya pengurusan autokratik ni adalah majikan bertindak tegas dalam mencapai matlamat yang ditetapkan. Contohlah kan, bayangkan madam majikan kita dan kita murid-murid adalah pelajar. Murid-murid adalah pekerja. Okey. Madam selalu marah-marah muridnya kalau tak mencapai matlamat syarikat kan. Ataupun kalau murid main-main ke, madam akan marah kan. So madam asyik marah je untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Maksudnya macam tu. And then gaya pengurusan autokratik ini berpotensi untuk menimbulkan ketidakpuashatian sesetengah pekerja. So macam asyik marah je majikan ataupun asyik marah je madam ni kan. So kita akan rasa tidak puas hati kan. Dia ni asyik marah je, bila masa dia tak nak marah, asyik marah 24 jam kan. Kita akan rasa tidak puas hati. Okey. Seterusnya adalah gaya pengurusan demokratik. Gaya pengurusan demokratik ni macam mana pula? Gaya pengurusan demokratik ni adalah majikan mengamalkan toleransi dan menjalinkan hubungan yang baik dengan pekerjanya dalam semua aspek. Maksudnya macam kita berbaik je dengan semua orang dan kita membantu je semua orang. Tak kisah pun dia siapa, kita tak kenal pun dia, kita bantu je dia. Maksudnya macam tu. And then gaya pengurusan demokratik ini dapat mempengaruhi pekerja terus berusaha untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Okey, seterusnya kita tengok pada rajah grid pengurusan. Okey, pada paksi Y mewakili orientasi pekerja, manakala paksi X mewakili orientasi pengeluaran. Okey. Maksud kalau orientasi pengeluaran itu 9, maksudnya pekerjanya produktif ataupun pekerjanya buat kerja ataupun pekerjanya menjalankan tugas. Maksudnya orientasi pengeluaran yang 9 adalah pekerjanya produktif ataupun pekerjanya buat kerja. Okey. Manakala orientasi pekerja yang 9 tu yang ataupun yang tinggi bermaksud pekerjanya bermotivasi ataupun pekerjanya mempunyai visi dan misi untuk bekerja. Maksudnya macam tu. Okey, kita tengok contoh 9 iaitu demokratik kan. Okey. Okey, orientasi pengeluaran dia 9. Maksud dia pekerjanya pekerja kalau guna gaya pengurusan demokratik ni pekerjanya produktif and then pekerjanya buat kerja. Lepas tu orientasi pekerja pun 9. Maksudnya pekerja dekat gaya pengurusan demokratik ni adalah pekerja yang bermotivasi diri ataupun pekerjanya mempunyai visi dan misi untuk bekerja. Maksudnya macam tu. Okey, contohlah contoh lain kita tengok yang 91. 91 tu adalah gaya pengurusan autokratik yang pasal madam tadi marah-marah tu kan. Okey. Orientasi pengeluaran dia adalah 9. Macam mana boleh 9? Sebab pekerjanya buat kerja, pekerjanya produktif ataupun kalau contoh kat sekolah tadi pekerjanya semua dapat A, pekerjanya buat kerja bagus je pekerja pelajarnya. And then orientasi pekerjanya 1. Kenapa boleh 1 pula? Sebab tadi kan majikannya marah-marah kan. Sebenarnya pekerja tu buat kerja sebab dia takut kena buang kerja ataupun sebab dia takut kena
marah. Maksudnya macam tu. Dia buat kerja bukan kerana memang dia nak bekerja. Dia buat kerja tu sebab takut kena marah. Maksudnya macam tu. And then orientasi pekerja satu sebab pekerjanya tiada motivasi diri. Maksudnya macam tu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kekuatan. Kekuatan bagi gaya pengurusan adalah gaya pengurusan demokratik, iaitu gaya pengurusan yang paling memberi kesan positif. Maksudnya memberi kesan positif akan kita katakan sebagai kekuatan. Seterusnya kita tengok kepada kelemahan. Kelemahan bagi gaya pengurusan adalah gaya pengurusan laissez-faire ataupun gaya pengurusan autokratik. Itu adalah kelemahan bagi gaya pengurusan. Okey, seterusnya kita tengok kepada faktor yang kedua, iaitu sumber manusia. Sumber manusia ni apa? Sumber manusia ni adalah fungsi perniagaan yang memberi fokus kepada keperluan tenaga kerja semasa, termasuk pengurusan pembahagian kerja dan menambah baik tenaga kerja sedia ada. Maksudnya sumber manusia ni membincangkan tentang pekerja sebenarnya. Okey. Dan sumber manusia ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sumber manusia dalaman dan sumber manusia luaran. Okey, kita tengok yang pertama, sumber manusia dalaman. Sumber manusia dalaman ni adalah merujuk kepada pekerja yang sedang berkhidmat dalam sesebuah organisasi perniagaan. Okey, sumber manusia ni dia sebenarnya nak membincangkan tentang pekerja majikan. Contohlah ada satu jawatan kosong. Okey, sama ada majikan ini nak ambil orang yang ada dalam syarikat dia, ataupun dia nak ambil pekerja baru untuk masuk ke dalam jawatan tersebut. Maksudnya macam tu. Okey, sumber dalaman ini apabila majikan itu nak ambil pekerja yang ada dalam syarikat. Okey, dia ada kelebihan dan kekurangan. Okey, kita tengok dia punya kelebihan dan kekurangan. Okey, kelebihan yang pertama adalah memotivasikan pekerja. Okey, contohlah kan dalam syarikat kita bekerja, kita ni orang bawahan je. Lepas tu ada jawatan yang tinggi kan. So kita ni macam berpotensi lah untuk mendapatkan jawatan tersebut. So kita akan bermotivasi lah kan. Ada jawatan kosong, so aku mesti kena dapatkan. Maksudnya macam tu. Dia akan memotivasikan pekerja. Maksudnya macam tu. Okey, seterusnya kelebihan yang kedua adalah pekerja lebih memahami budaya organisasi. Yelah, pekerja yang dah lama tu, dia dah lama kot kerja dekat syarikat tu. So dia dah faham dah. Dia dah tahu dah budaya organisasi syarikat tu macam mana. Okey. Seterusnya, kelebihan yang ketiga adalah maklumat pekerja sedia ada. Okey. Yelah, contoh kan, majikan tak payah susah payah untuk mencari maklumat pekerja tersebut, sebab pekerja tersebut punya maklumat dah ada dah, tinggal naikkan je pangkat dia. Maksudnya macam tu. Okey, kita tengok kepada kekurangan dia pula. Kekurangan sumber manusia dalaman ini ataupun pekerja yang sedia ada untuk dinaikkan pangkat ataupun masukkan dalam bidang lain, tidak membawa idea baharu. Yelah, pekerja tu dah bekerja dekat situ kan. Masa dia pegang jawatan tu, dia tak ada bawa idea baru, ataupun dia naikkan pangkat pun dia tak ada bawa idea baru. So dia memang tak bawa idea baru. And then kekurangan seterusnya adalah kekosongan jawatan. Contohlah pekerja tadi kan, dia dah dinaikkan jawatan. So jawatan yang dia yang lama tu so kosong lah. Maksudnya macam tu. Okey, seterusnya pengetahuan stereotip. Pengetahuan stereotip ni adalah pengetahuan yang sedia ada. Contohnya kan, contoh kalau kita nampak kereta bawa slow je, mesti pemandu dia perempuan. Maksudnya kita dah tahu dah, kalau kita nampak kereta slow je mesti perempuan. Contohnya kalau dia nampak kalau kita nampak kan orang tu jalan seorang-seorang je, kita tahu dia single. Macam tu. Tiba. Okey, kita tengok seterusnya.
Seterusnya adalah sumber manusia luaran. Sumber manusia luaran ni adalah merujuk kepada pengambilan pekerja dari luar organisasi. Ataupun kita kalau senang faham adalah pekerja baru lah. Contoh ada kekosongan jawatan tadi tu. Majikan yang sumber manusia ni luaran ni, kita nak membincangkan tentang majikan tu nak ambil pekerja luar untuk masuk ke dalam jawatan tersebut. Kita tengok kelebihan dan kekurangan dia. Okey, kelebihan dia yang pertama adalah melahirkan idea baru. So, orang baru masuk dalam syarikat kita mesti ada idea baru kan, maksudnya macam tu. Okey, kemudian yang kedua adalah kemahiran baharu. Okey, contohnya macam kita baru-baru masuk sekolah kan. So, contoh kawan-kawan kita pun baru-baru masuk sekolah, so macam-macam kemahiran baru. Contohnya macam menulis buku tegak, menulis buku sengit, menulis buku serong, menulis buku terbalik. Maksudnya macam pelbagai kemahiran untuk menulis. Maksudnya macam tu. And then yang terakhir adalah kelebihannya adalah semangat. Masuk semangat ni macam contohlah kan, kita baru-baru masuk sekolah kan, so kita bersemangat lah kan, baru masuk sekolah, semangat membara-bara orang kata macam tu. Okey, seterusnya kita tengok kepada sumber manusia luaran, kekurangannya. Kekurangan sumber manusia luaran. Okey, yang pertama adalah memerlukan program induksi. Program induksi ni macam program macam kita baru-baru masuk sekolah kan. Kita ada program orientasi, program pengenalan. Itu adalah memerlukan program induksi tu, samalah macam tu. Okey. Yang seterusnya mengambil masa untuk memahami budaya organisasi. Dia baru masuk kerja kan, baru masuk sekolah, contoh baru masuk sekolah kan, kita tak tahu sekolah ni macam mana, gaya pengurusan dia, maksudnya macam tu. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kekurangan yang terakhir adalah kos merekrut yang tinggi. Kos merekrut ni adalah kos melatih pekerja. Contohlah kan, dia masa sekolah dia ambil bidang lain. Dalam syarikat tu memerlukan bidang lain. So kalau dia nak masuk dalam bidang syarikat tu, majikan perlu mengambil kos merekrut yang tinggi untuk melatih pekerja tu supaya dia dapat masuk dalam bidang tersebut. Okey, seterusnya kita tengok kepada kekuatan dan kelemahan bagi sumber manusia. Okey, kekuatan bagi sumber manusia ataupun pengambilan kerja mempunyai pekerja yang ramai dan cekap. Kekurangan dia adalah pekerja yang tidak berkemahiran. Okey, seterusnya kita tengok kepada faktor yang seterusnya adalah pemasaran. Pemasaran ni apa? Pemasaran ni adalah merupakan satu sistem aktiviti sesebuah perniagaan yang dibentuk dalam merancang dan melaksanakan strategi produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran barang atau perkhidmatan. Kalau senang faham, pemasaran ni adalah membincangkan tentang untuk memasarkan produk tersebut. Okey. Ini adalah elemen dalam campuran pemasaran. Okey, contoh elemen produk. Keterangan dia adalah tahap kualiti produk tu macam mana, reka bentuk produk tu macam mana, maksudnya macam tu. Elemen yang lain pula contohnya macam harga. Harga yang ditetapkan bagi produk tu berapa, kadar diskaun produk tu berapa, tempoh bayaran jualan kredit tu ada ke tidak, lepas tu kemudahan kredit ada ke tidak, maksudnya macam tu. Okey. Seterusnya kita tengok kepada kekuatan dan kekurangan. Kekuatan bagi pemasaran adalah sesebuah perniagaan aktif membuat aktiviti pemasaran dengan menggunakan segala sumber yang dimiliki. Okey. Seterusnya adalah kelemahan dia. Sesebuah perniagaan tidak menjalankan aktiviti pemasaran ataupun sesebuah perniagaan tidak tahu cara nak buat aktiviti pemasaran. Dia tak tahu langsung aktiviti promosi tu macam mana, nak edarkan barangan tu macam mana, maksudnya macam tu. Okey, kita tengok kepada yang seterusnya, iaitu yang keempat, iaitu pengeluaran. Pengeluaran tu apa? Pengeluaran tu adalah merupakan satu proses menghasilkan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia yang tidak terhad. Okey, pengeluaran ni macam kita nak mengeluarkan produk, kilang nak mengeluarkan produk tu untuk memasarkan. Okey.
Pengeluaran tu macam kita nak buat produk tu berapa banyak ke, masuk macam tu. Okey, kita tengok kekuatan bagi pengeluaran. Kekuatan bagi pengeluaran adalah sesebuah perniagaan dapat mengeluarkan pelbagai jenis produk ataupun sesebuah perniagaan mengeluarkan produk dengan menggunakan bahan mentah yang berkualiti tinggi. Kan tadi saya cakap pengeluaran ni merupakan kita nak mengeluarkan produk tersebut kan. Okey, kalau menggunakan produk tu menggunakan bahan-bahan mentah yang berkualiti tinggi, kita kategorikan dia sebagai kekuatan. Okey, kita tengok kelemahan pengeluaran pula. Okey, kelemahan dia adalah sesebuah syarikat menggunakan bahan-bahan mentah yang tidak berkualiti tinggi untuk menciptakan sesuatu produk. Okey, kalau yang di mana perniagaan itu mengeluarkan produk dengan menggunakan bahan-bahan mentah yang tidak berkualiti, kita kategorikan dia sebagai kelemahan. Okey, kita tengok yang seterusnya iaitu yang kelima. Yang kelima adalah keuangan. Keuangan tu apa? Keuangan tu merujuk kepada struktur keuangan perniagaan ataupun faktor keuangan dan perakaunan bergantung pada kaedah urus niaga dan sistem keuangan yang diamalkan dalam perniagaan. Okey, seterusnya kita tengok kekuatan keuangan. Kekuatan bagi keuangan adalah sesebuah syarikat yang mempunyai sistem keuangan yang baik ataupun pekerja-pekerja terlatih untuk menguruskan keuangan, mempunyai sumber dana yang banyak ataupun modal yang cukup. Itu adalah merupakan kekuatan bagi keuangan. Okey, kita tengok kelemahan pula. Kelemahan bagi keuangan adalah modal tidak mencukupi ataupun sistem keuangan tidak teratur, pekerja tidak ada kemahiran dan pengetahuan untuk membuat pelaporan keuangan perniagaan. Itu merupakan kelemahan bagi keuangan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Yang keenam adalah teknologi maklumat. Teknologi maklumat tu apa? Teknologi maklumat merupakan satu teknologi yang memudahkan cara berkomunikasi dan hubungan antara peniaga dengan pembekal, peniaga dengan pelabur, peniaga dengan pelanggan dengan menggunakan teknologi masa kini iaitu internet. Dan teknologi maklumat membolehkan proses pencapaian, penghantaran dan penyimpanan maklumat yang lebih teratur. Okey, maksud teknologi maklumat ni kita membincangkan tentang perniagaan itu menggunakan teknologi maklumat yang masa kini ataupun tidak. Okey, kita tengok kekuatan dan kelemahan teknologi maklumat. Okey, kekuatan teknologi maklumat adalah sesebuah perniagaan yang menggunakan teknologi maklumat yang terkini. Okey, maksudnya kalau perniagaan itu menggunakan teknologi maklumat yang terkini, so maksudnya kita kategorikan dia sebagai kekuatan. Dan kelemahan dia adalah sesebuah perniagaan yang tidak dilengkapi dengan teknologi maklumat yang terkini ataupun kita kategorikan dia sebagai tertinggal jauh daripada pesaing. Kalau sebuah perniagaan itu tidak menggunakan teknologi maklumat terkini, kita kategorikan dia sebagai kelemahan dan dia tertinggal jauh daripada pesaing. Okey, kita tengok kepada yang seterusnya, yang ketujuh, iaitu yang terakhir adalah penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan dan pembangunan ni apa? Penyelidikan dan pembangunan ini merupakan aktiviti kreatif dan inovatif yang dijalankan secara sistematik bagi meningkatkan pengetahuan dan hasil sedia ada kepada pembangunan dan penciptaan produk baharu yang bermanfaat. Penyelidikan dan pembangunan ni dia menerangkan tentang kita syarikat perniagaan itu ada membuat tak pembaharuan terhadap produk ataupun buat produk baru. Maksudnya macam tu. Okey, kita tengok kekuatan bagi penyelidikan dan pembangunan. Yang pertama adalah sesebuah perniagaan yang mempunyai pekerja bahagian R&D iaitu penyelidikan dan pembangunan ataupun selalu membuat penambahbaikan ke atas produk tersebut. Itu merupakan kekuatan bagi penyelidikan dan pembangunan bagi sesebuah
syarikat. Okey, kita tengok dia punya kelemahan pula. Kelemahan bagi penyelidikan dan pembangunan adalah tidak melakukan aktiviti penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D ataupun tiada bahagian penyelidikan dan pembangunan R&D dalam sesebuah perniagaan itu. Itu kita dikategorikan sebagai kelemahan dia. Okey, seterusnya kita tengok kepada akronim faktor dalaman yang 7 tadi tu. Okey, akronim dia apa? Akronim dia ini. PKPP, semua makan, telur mata, gak perlu keluar. Okey, balik semula. PKPP, semua makan, telur mata, gak perlu keluar. Kita jadi, mula-mula kita jadi Cina, lepas tu kita jadi Indon. Cina gabung dengan Indon, kita jadi cendol. Tiba. Okey. P tu untuk apa? K tu untuk apa? Okey. Kita tengok ni. P tu untuk pemasaran. K tu untuk keuangan. PP tu untuk penyelidikan dan pembangunan. Semua makan untuk sumber manusia. Telur mata kita jadikan dia sebagai teknologi maklumat. Gak perlu gaya pengurusan. Keluar untuk pengeluaran. Okey. Baik semula. Akronim faktor dalaman. PKPP, semua makan, telur mata, gak perlu keluar. Okey, sampai sini saja pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.